Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang berusaha Ayahanda pengurusi barisan ahli jawatan kuasa, Sabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi kita ruang, masa, kesempatan, khususnya kita berada di malam yang pertama, malam 1 Ramadan, dan kita doakan kita semua dalam limpahan keberkatan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang kita biasa baca dan aminkan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa itu diperkenankan, diaminkan oleh kita semua, dan kita mendapat kebaikan yang datang bersama dengan Ramadan. Kerana Ramadan itu tetamu Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya tuan-tuan tetamu ni dia datang, kalau datang rumah kita 3 hari, itu biasa. Adik-adik kita datang rumah kita 3 hari, itu biasa. Tapi Ramadan ni tetamu yang istimewa, yang Allah datangkan sebulan. Tuan, bila mana tetamu yang datang sebulan, dia ada special, dia ada special case lah berbanding tetamu-tetamu yang lain. Nak bagi tahu istimewanya Ramadan yang disebutkan, yang kita semua tahu, yang kita semua maklum. Cuma malam ni tuan-tuan mengisi ruang yang ada, mesti minta antara 20 hingga 30 minit, lebih kurang 20 minit selesai tuan-tuan. Apa malam pertama nanti ada orang apa masalah pula kan, duduk panjang sangat, apa pantang dapat mic bulan Ramadan. Ya tuan-tuan, malam ni tuan-tuan saya nak ajak tuan-tuan, sempena malam pertama Ramadan ini, nak ajak tuan-tuan bahawa kita kena sambut tetamu ini dengan sambutan yang baik. Kita dapat tetamu pun paling tidak pun 3 hari, 1 hari kita bagi kambing tuan. Rumah kita jamuan kambing, jamuan istimewa. Ramadan datang, apa yang kita kena perlu sediakan, apa yang kita perlu buat bila mana Ramadan datang dalam hidup kita. Tak ramai orang yang ya Allah beri dia kesempatan dengan Ramadan, terutamanya zaman pandemik, zaman kita dah berada zaman endemik, hidup bersama dengan wabak. Orang yang dah 2 tahun yang lepas, ramai orang dah pergi dulu meninggalkan kita, tak sempat nak bertemu Ramadan. Alangkah beruntungnya orang-orang yang Allah bagi dia kesempatan bertemu dengan Ramadan, bersama dengan Ramadan, tapi tak ambil peluang itu untuk bersama dengan Ramadan. Kenapa disebut oleh para ulama Ramadan ini datang dalam bentuk fikih yang sangat istimewa? Disebutkan Ramadan antaranya disebut sebagai bulan yang dalam hadis yang dhaif yang biasa kita dengar, awaluhu rahmah. Bulan ni, bulan Ramadan disebut bulan rahmah, bulan kasih sayang, bulan Allah Subhanahu wa taala beri kasih sayang kepada kita. Tuan-tuan, kita macam kita ibaratnya orang buat kerja sikit tapi gaji besar, gaji mahal. Tuan, bulan Ramadan buat kerja sikit je, baca alif lam mim Al-Quran, 3 ayat, 3 huruf. Dan Nabi sebut alif lam mim tu bukan kira alif lam mim tu satu pahala, bahkan disebut alif tu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maksudnya ada 3 portion pahala di situ. Alif, baca alif lam mim 3 huruf itu mengandungi 3 pahala. Bulan Ramadan baca digandakan 10. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Tuan-tuan, ni nak beritahu 3 huruf tu pun nak beritahu sikit, 3 huruf tapi gandaan pahala tu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan sebut bulan rahmah, kasih sayang Allah kepada
umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu tuan-tuan, bulan ni juga bulan maghfirah, bulan yang sepatutnya kita gunakan kesempatan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya jumpa, yang saya baca, antara doa-doa yang kita kena selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tuan-tuan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa Allah, minta ampun dosa kita. Kita yang duduk ni sepanjang 11 bulan yang lalu, banyak dosa yang kita buat. Allah bagi sebulan ni nak minta, antara doa yang kita kena minta dengan Allah, iaitu doa minta kepada Allah agar Allah ampun segala dosa kita. Apa dosa yang kita tak buat tuan-tuan? Banyak dosa. Saya yang bercakap ni lagi banyak dosa. Kerana dosa cakap tak tahu bentuk, ada betulnya, ada salahnya. Tuan-tuan, saya bertanggungjawab atas apa yang saya cakap. Tuan-tuan, lagi ramai yang dengar ucapan percakapan saya, lagi ramai jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar di sisi agama, benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah padam dosa-dosa yang kita buat. Kerana Allah yang boleh ampun dosa-dosa. Kita tuan-tuan tak ada upaya dan tak ada kekuatan nak ampun dosa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang kedua, minta apa tuan-tuan? Doa, dan doa kita minta bulan keampunan ni, minta kepada Allah agar Allah ampun segala dosa mak ayah kita yang masih hidup atau yang sudah pergi meninggalkan kita. Kena minta doa dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, doa lain tuan-tuan, doa yang masyhur yang biasa kita baca, yang imam dia baca dalam sembahyang, selepas sembahyang sebab itu biasa kena baca. Tuan-tuan, ni doa khusus ni kena sebut. Antaranya tuan-tuan, doa minta Allah bagi kita luas rezeki. Luas rezeki tu tuan-tuan, luas rezeki maksudnya diberi kesihatan yang baik, dapat harta yang banyak, dapat bagi tolong orang dan sebagainya. Ini keluasan rezeki yang halal lagi berkat. Kita minta bulan Ramadan yang mulia tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Bulan Ramadan ni bulan orang cari duit, pantang dapat, nampak peluang menega. Tuan-tuan, ni bulan cari duit. Nak minta juga peluang cari duit Allah bagi dalam bentuk yang halal. Tuan-tuan, kalau nak menega roti john, pastikan telur tidur basuh. Tuan-tuan, berkat halal lagi baik, halalan tayyibah. Tuan-tuan, jangan makan roti john tapi ada tai ayam contohnya. Benda yang walaupun halal tapi tak tayyib, tak baik, kerana bercampur dengan najis. Tuan-tuan, ni kita kena ambil kira. Mudah-mudahan kita makan buka puasa dalam keadaan makan benda-benda yang terbaik, yang halal di sisi Allah Subhanahu Islam. Dan juga minta kepada Allah bulan Ramadan ni tuan-tuan, minta Allah panjang umur dalam perkara taat, dalam perkara kebaikan. Tuan-tuan, ni kena juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga minta kepada Allah bulan yang penuh dengan rahmat dan keampunan ni, minta kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Al-Qadar, malam yang semua kita mesti bercita-cita, mengimpikan, idam bertemu dengan malam ini. Kena minta daripada awal malam ni, kena minta kepada Allah agar Allah semua kita yang bersama malam ini, Allah bagi kita kurniaan anugerah malam Al-Qadar. Yang tunda kemuncak kepada doa ni kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar Allah redha kita, Allah berkati kita, Allah masukkan kita dalam syurga, iaitu syurga Al-Firdaus. Dan juga minta kepada Allah agar Allah tidak murka kita dan tidak menyebabkan dengan kemurkaan Allah Ta'ala itu menyebabkan kita masuk neraka. Sebagaimana doa yang biasa kita baca dalam selepas sembahyang, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah kami minta ridhamu dan minta syurgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami minta berlindung daripada kemurkaanmu dan berlindung daripada api nerakamu. Dan ini juga kena minta kemuncak kepada doa. Tuan-tuan, guru saya, sahabat-sahabat saya bila mana belajar dulu tuan, antara waktu yang selalu diminta banyak doa tuan-tuan sebelum buka puasa. Tuan-tuan, sebelum kita menghadap tuan, biasanya kita selalu nak buka puasa tengok handphone, tengok Facebook dan sebagainya. Tapi kami belajar dulu, guru kami pesan, antara waktu yang mustajab kita minta kepada Allah sebelum kita nak buka puasa ni, minta di doa-doa ni. Dan juga doa yang mustajab juga minta di antara Maghrib dan Isyak, sebelum kita nak solat Isyak tuan, minta ni doa, minta
Saya pernah tengok guru saya minta 40 minit doa. Lepas maghrib duduk atas sejarah. Entah duduk atas sejarah minta. Bila dia tanya minta apa, minta benda-benda ni. Mudah-mudahan sepanjang Ramadan yang dilalui itu Allah ampun segala dosa-dosa. Kerana Allah ni maha dekat dengan kita. Sebagaimana ayat Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, bila mana apabila ditanya tentang aku, katakanlah kepada orang yang bertanya, Allah ni dekat atau jauh? Allah ni maha dekat. Qarib, dekat sangat dengan kita. Disebut oleh para ulama ahli tafsir, qarib tu maksud Allah nak tunggu apa yang kita minta. Qarib tu maksud doa. Kan? Dekat Allah tu, Allah nak minta apa yang kita, Allah nak tengok apa yang kita minta. Kan? Kalau kita minta kebaikan, Allah akan bagi kebaikan. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, disebut juga tuan-tuan sebagaimana hadis masyhur, bulan yang mulia ni bulan yang Allah muliakan kita dengan Ramadan. Disebutkan juga tuan-tuan sebagaimana hadis yang masyhur yang biasa kita dengar. Tuan-tuan, hadis yang biasa kita dengar dan hadis biasa kita baca. Sebagaimana disebutkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi SAW satu hari naik atas mimbar, Nabi menyebutkan 3 kali amin. Amin, amin, amin. Nabi sebut 3 kali. Qila ya Rasulullah, para sahabat ni bila mana Nabi buat satu perbuatan yang di luar kebiasaan. Tuan-tuan, biasa orang naik baca khutbah, dia tak sebut amin, sebut assalamualaikum, bagi salam pada jemaah yang hadir. Tapi Nabi naik melangkah nak tangga mimbar Nabi sebut amin, amin, amin. Para sahabat tanya Nabi, innaka, selepas selesai Nabi naik, Nabi turun dan sebagainya, para sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbara faqulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, Tuan naik tangga mimbar tadi, Tuan sebut amin 3 kali. Kenapa? Faqal, maka kata Nabi, inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya Jibril datang, Jibril alaihissalam datang kepada aku, atani faqala, maka Jibril mendoakan, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Kata Nabi Jibril alaihissalam mendoakan sesiapa yang dipertemukan dengan Ramadan. Tuan-tuan, kita semualah ni, kalau mudah-mudahan kita dapat pengampunan. Sebab Nabi Jibril doa, Jibril doa, siapa yang bertemu dengan Ramadan, tapi Ramadan yang bertemu dengannya, yang datang sebulan kepadanya pada tahun itu, sedangkan dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Kata Nabi, fadakhala an-nar, maka dia akan masuk neraka. Tuan-tuan, fa'ab'adahu Allah, maka rahmat Allah jauh daripadanya. Jibril kata kepada Nabi, qul amin, katakanlah amin. Maka kata Nabi, faqultu amin, aku pun kata amin sebagaimana disuruh oleh Jibril. Dan kata Nabi, dan kata Jibril doa yang kedua, wa man adraka abawayhi aw ahadahuma falam yubirrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Doa yang kedua yang didoakan oleh Jibril, siapa yang masih ada ibu dan ayah atau salah seorang daripada keduanya tapi tidak berbakti kepada buat baik kepada kedua-duanya, maka kata Nabi, dia mati, tak sempat nak berbakti, tak sempat nak buat khidmat kepada ibu dan ayah. Dia mati dalam keadaan tak sempat nak bagi kebaikan sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah. Dia mati, kata Nabi, dia masuk neraka. Rahmat Allah jauh daripadanya. Jibril suruh kata amin, faqultu amin, maka aku katakan amin. Yang ketiga, kata Nabi Jibril mendoakan, wa man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Kata Nabi Jibril mendoakan yang ketiga, sesiapa yang disebut namamu di sisinya. Kita dengar orang sebut nama Nabi Muhammad, kita tak bersalawat kepada Nabi, kita bakhil, kita berat mulut nak bersalawat kepada Nabi. Ni Jibril kata, siapa yang disebut nama Muhammad, dia tak selawat kepadamu, maka Allah jauhkan rahmatnya daripadanya. Katakanlah amin. Faqultu amin. Maka Nabi kata, aku sebut amin 3 kali. Tuan-tuan, jadi nak bagi tahu tuan-tuan, bulan Ramadan
Satunya, banyak istighfar. Yang kedua, siapa yang masih ada mak ayah, call, telefon, tanya khabar dan sebagainya. Sebentar Ramadan dah datang, tuan-tuan. Telefon, tanya mak ayah dan sebagainya. Ada duit, bagi duit. Sebagaimana kita mampu bagi, tuan-tuan. Dan yang ketiga, tuan-tuan, banyak bulan-bulan, banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita, Allah rahmati kita, Allah ampun segala dosa kita. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa berbaki ini, tuan-tuan, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan sabar. Bulan sabar. Bulan as-sabru. Bulan syahrus sabri. Bulan sabar. Bulan Ramadan, bulan yang kita kena banyak sabar. Sabar banyak, tuan-tuan. Siang hari berpuasa, kita tak puasa lagi hari ni, esok baru start puasa. Tuan-tuan, ada orang buat lawak. Tengok air pipe tu nampak air Pepsi. Tuan-tuan, sampai begitu. Nampak kayu pun nak makan. Sampai begitu. Dahsyatnya selera orang berpuasa. Tuan-tuan, ni nak beritahu, bulan puasa ni bulan sabar. Banyak kena sabar. Tuan-tuan, terutamanya ada bulan Ramadan, kena apa? Kena banyak sabar. Banyak benda yang kita lihat akhirnya mengundang ditolak pahala-pahala kita, tuan-tuan. Jadi berazam, tuan-tuan, kita beli sekadar mana kita nak beli dan melihat sebagaimana yang boleh dibenarkan kita melihat. Dan orang yang nak berniaga, contohnya sabar dalam jualan, dalam perniagaan dan sebagainya, berniaga kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nak beli juga beli kerana Allah, bukan beli kerana nafsu. Tuan-tuan, ni semua nak buat taat kerana sabar, tuan-tuan. Kalau kita sakit dalam bulan ni, minta berlindung. Tuan-tuan, ada orang yang sakit, ada orang yang ditimpa kesusahan, ditimpa kesakitan, ditimpa segala-galanya. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ni bulan sabar. Bulan ni sepatutnya bulan yang sepatutnya kita ni banyak sabar kepada Allah, banyak nak melakukan ketaatan, banyak sabar. Bulan ni diajar kita kena ajar diri kita, ajar nafsu kita yang menghuni dalam diri kita ni kena sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai para sahabat dulu, mereka banyak bersabar. Contoh, tuan-tuan, contoh sahabat-sahabat Nabi dulu. Tuan-tuan, mereka diuji lebih teruk daripada kita. Kita, tuan-tuan, kalau uji demam 3 hari pun menyerang, tak mau dah, tuan-tuan. Minta apa? Minta sembuh cepat-cepat. Tuan-tuan, sahabat dulu kalau Allah uji dengan sakit, minta Allah ampun dosa dengan sebab Allah bagi sakit. Tuan-tuan, beza kita dengan orang dulu-dulu. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang ada, tuan-tuan, disebut, tuan-tuan, ambil contoh sahabat-sahabat Nabi yang dulu, bila mana mereka Allah uji. Antaranya, tuan-tuan, kisah yang masyhur yang tuan-tuan mungkin pernah dengar, cerita seorang sahabat Nabi, antara yang terakhir meninggal dunia. Diceritakan dalam kitab Ibn Hibban, dalam kitab Al-Thiqat, cerita seorang sahabat Nabi yang ditimpa dengan masalah, sakit dan sebagainya, tapi tetap sabar. Tuan-tuan, sabar. Ni uji ni, kalau kita susah, ada orang lebih susah daripada kita. Kalau kita sedih, ada orang lebih sedih daripada kita. Kenapa nak beritahu Ramadan? Nak beritahu. Kalau kita lapar, ada orang apa? Dah lama tak minum, tak dapat air. Tuan-tuan, ada orang kita hari ni sampai 12 jam tak minum air. Orang-orang di Afrika hampir 40 tahun tak ada air nak minum. Minum kalau ada hujan sitik 2 turun. Tuan-tuan, nak beritahu, kita susah, ada orang lebih susah daripada kita. Kalau kita sakit, ada orang lebih teruk diuji dengan kesakitan. Tuan-tuan, contohnya seorang sahabat Nabi disebut, saya nak dari penutup kepada perbincangan tazkirah ringkas malam ini, nak sebut sebuah kisah. Nabi kita orang dulu sangat sabar dengan ujian yang Allah beri. Tuan-tuan, ambil ibrah kita, tuan-tuan, di bulan Ramadan yang mulia ini, sabar dengan ujian yang Allah beri. Tuan-tuan, sepanjang Ramadan kita tahu apa yang akan datang. Tuan-tuan, apa yang akan datang dalam Ramadan kita tak tahu. Bagaimana ujian Allah kepada keimanan kita, nak capai segolongan orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, disebutkan sebuah kisah. Tuan-tuan pernah dengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Qilabah. Abu Qilabah ni disebut seorang antara sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Selain daripada Sayyidina Anas bin Malik, Abu Qilabah ni antara orang yang terakhir meninggal dunia. Disebutkan perkara ini disebut oleh seorang yang meriwayatkan cerita ini, Abdullah bin Muhammad. Dia cerita, pada satu hari aku pergi ke satu daerah di negeri Mesir, antara sempadan Mesir dan Jordan lebih kurang.
Lalu aku dapati satu kemah kecil. Kemah kecil ni ada seorang lelaki. Seorang lelaki yang terbaring, tuan-tuan. Duduk dalam keadaan kesakitan. Terbaring, kakinya bengkak. Matanya tak apa nak melihat dah. Tuan-tuan, bagi kita lah orang-orang yang diuji. Duduk atas katil dan sebagainya. Tak boleh nak bergerak dah. Semua kena buat. Orang uruskan dia. Telinga pun tak apa nak dengar dah. Abdul Rahman kata, lalu aku sampai ke kemah tu nak tengok apa yang berlaku. Aku tengok seorang lelaki ni duduk dalam terbaring, kaki bengkak, mata tak apa nak dengar, tak apa nak lihat dah, telinga tak apa nak dengar, tapi dia lidahnya selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lidah tersebut, ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang Kau telah anugerahkan kepada aku, dan Engkau sangat muliakan dari ciptaan-Mu. Tuan-tuan, dalam keadaan sakit pun tak lupa kepada Allah. Allah nak uji kita. Bulan Ramadan ni bukan bulan ujian untuk kita, untuk iman kita. Tuan-tuan, disebut tuan-tuan, Abu Kilabah ni, Abu Abdullah Muhammad cerita, lelaki yang dia tak kenal lagi pada awalnya. Dan disebut, kemudian aku bertemu dengan lelaki ni dalam kemah ni. Aku tanya, wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang kau syukuri? Dalam keadaan sakit ni, apa nikmat yang kau syukuri? Tuan-tuan, kita kalau jumpa orang sakit, dia sebut apa tuan-tuan? Allah. Tadi nak sebut orang sakit. Tapi sahabat Nabi ni, bila mana Allah bagi uji dengan kesakitan, dia kata, ya Allah, bagilah aku ni terus istiqamah untuk syukur kepadamu. Dapat sebut Alhamdulillah dan sebagainya. Kerana Allah bagi ruang kesempatan masa lagi. Dan disebutkan Abdullah Muhammad yang menceritakan perkara ini dalam kitab As-Siqat yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, menyebutkan, wahai saudara, nikmat Allah mana yang kau syukuri? Tanya lagi tanya lelaki nak kemah tadi. Maka lelaki kemah tu kata, wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah mendatangkan lautan, nescaya lautan tersebut akan menenggelamkan aku, atau gunung api yang akan membakar tubuh aku, atau dijatuhkan langit kepada aku, pasti akan menghancurkan tubuh aku. Tapi aku sekali-kali tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tak bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Walaupun dah ada telinga tak pernah dengar dah, mata tak pernah melihat dah, tapi masih ada mulut, nak guna mulut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti hari ini ramai orang mengadu susah dan sebagainya. Allah uji susah, tapi ada yang lebih susah. Sebagaimana contoh lelaki sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah ini. Dia kata, Abdullah Muhammad yang cerita perkara ni kata kepada lelaki tadi, bersyukur atas apa? Lelaki itu jawab, tidak akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan aku lidah yang boleh berzikir, yang boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu aku juga adalah anak seorang lelaki. Kalau sampai waktu semayang, dia jawab bawa aku pergi semayang. Tuan-tuan, bila mana aku lapar, ada anak lelaki yang boleh tolong suap makan makanan kepada aku. Yang lelaki yang dalam kemah, tuan-tuan. Yang kita, tuan-tuan, masih ada keluarga, masih ada nasi dalam periuk, masih ada lauk untuk dimakan, masih ada, tuan-tuan. Orang dulu yang diuji dengan kesakitan dan sebagainya, Allah uji dia tetap menjadi orang yang sentiasa sebut Alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata lelaki dalam kemah ni, aku ada anak lelaki. Aku ada anak lelaki, tapi anak lelaki aku dah 3 orang, dah 3 hari tak balik. Ada 3 hari tak balik. Ini boleh tak tolong aku cari? Tolong cari anak aku ni. Abdullah Muhammad cerita, aku pun sanggup setuju. Pergi cari, tiba-tiba nampak satu jenazah, satu mayat yang sedang dikerumuni oleh beberapa ekor singa. Singa dah terkam, dah makan lelaki tadi, anak lelaki ini. Dan dia Abdullah Muhammad kata, aku rasa inilah anak lelaki tadi yang minta aku cari. Lalu dia balik ke kemah tu. Nanti kita dapat berita sedih. Kita nak cerita macam mana? Cara nak cerita tu macam mana? Kita dapat berita sedih, orang tu aksiden, hancur, digilir kereta api contohnya, digilir kereta. Kita nak cerita kat jiran kita yang ditimpa musibah, nak cerita macam mana? Nah, Abdullah Muhammad kata, aku pun bingung, aku pun jadi keliru macam mana nak mulakan bicara, nak cerita keadaan anaknya, yang anak lelaki tadi yang sedang dimakan oleh singa ni, yang dah jasadnya sudah ditekam, dimakan oleh singa. Lalu aku dapat satu idea. Dia sebut, aku tanya, wahai saudaraku,
Adakah kamu pernah mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam? Tuan, nak mula bicara, nak kolah dulu, baru nak sampai maksud. Adakah saudara pernah mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam? Ya, jawab lelaki tadi, aku pernah mendengar kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub seorang yang sabar. Tuan, disebut bagaimanakah dia sabar menghadapi ujian kesakitan yang dihadapinya. Tuan, Nabi Ayub ni diuji dengan penyakit penyakit kulit. Tuan, dia disebut kulit, penyakit kulit kita hari ni kalau kena korak pun buah menggaru, tuan-tuan. Tapi Nabi Ayub penyakit kulit ni sangat dahsyat, kena pada tubuh badannya. Akhirnya tuan-tuan, isterinya lari dan meninggalkan dia. Tuan-tuan, kata lelaki dalam kemah ni, aku tetap sabar. Nabi Ayub tetap sabar menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, dan disebut, ditanya kepada lelaki ni, bagaimana Nabi Ayub menghadapi saat bila mana hartanya dah habis. Rumah dulu Nabi Ayub ni orang kaya, diuji dengan kesakitan, akhirnya getah habis, isteri lari. Tuan, kata lelaki dalam kemah ni, Nabi Ayub tetap menghadapinya dengan sabar. Tuan, dan disebut, ditanya lagi, bagaimanakah Nabi Ayub menghadapi saat kematian anaknya. Anak Nabi Ayub ni ramai. Tuan, dan lelaki-lelaki kemah dia kata, Nabi Ayub tetap menghadapi saat kematian anaknya dengan sabar. Lalu dia teringat, bagaimana anak aku yang aku minta tolong tadi, adakah kamu jumpa, bagaimana keadaan dia? Maka yang menceritakan kisah ini, Abdullah bin Muhammad kata, aku mendapati anakmu sudah dimakan oleh singa. Tuan, lelaki yang terima berita anaknya sudah dimakan oleh singa ni, dia kata apa, tuan-tuan? Alhamdulillah yang Allah tidak meninggalkan keturunan bagiku yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan menerima berita musibah kematian anak dia pun, dia sangat sabar. Sangat sabar tu berada dalam mulut dia. Alhamdulillah tu di mulut dia. Nak cerita apa, tuan-tuan? Ni orang-orang dulu, sahabat-sahabat Nabi dulu, bila mana ditimpa ujian, tuan-tuan. Jadi nak beritahu apa, tuan-tuan? Bulan Ramadan, kalaulah kita susah macam mana pun, hadapi dengan sabar. Zaman ni yang kita duduk, zaman susah ni, tuan-tuan, zaman kita hidup dengan sangat susah ni, tuan-tuan, hadapilah dengan sabar. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita, mudah-mudahan Allah angkat segera musibah yang melanda ini, dan Allah uji kita sekadar mana kemampuan kita menanggung ujian itu, tuan-tuan. Jadi saya cukup sekarang itu, kerana kisah ni panjang sikit, tuan-tuan. Abang Man dah bagi signal untuk berhenti, dah bangun gerak, kisah berhenti tu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kisah ni, tuan-tuan, akhirnya lelaki dalam kemah ni disebut, diceritakan oleh Muhammad bila dengar kematian anaknya, dia pun tarik nafas, akhirnya dia meninggal dunia. Dan diceritakan Abdul Muhammad ni kata, aku jadi panik, aku jadi tak tahu nak buat apa. Macam kita, tuan-tuan, bila mana berlaku kematian dalam keluarga kita, panik, tak tahu nak buat apa. Kena orang lain tolong bantu, nak call ambulans ke, nak call polis ke, nak call tu imam ke, nak call tu Bilal ke, nak call penggali kubur ke, semua ni orang lain kena urus. Semua kita tak boleh nak mikir dah. Ni berlaku kepada Abdul Muhammad. Dia pun berfikir, ambil jubah dia, tutup bahagian muka lelaki tadi sebagai tanda nak hormat jenazah lelaki tadi. Lalu disebutkan, dia tunggu, berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah siapa-siapa datang bantu. Tiba-tiba datang 4 orang lelaki, 4 orang lelaki berkuda masuk dalam kemah tu, tanya, wahai saudara, apa yang boleh kami bantu? Kata, dalam kemah ni ada seorang lelaki yang baru meninggal dunia, aku tak tahu nak buat apa, bolehlah tolong bantu. Tuan-tuan, diceritakan lelaki, 4 orang lelaki ni buka nak tengok jenazah ni, jenazah yang meninggal dunia ni siapa. Sebelum nak bantu, nak kenal dulu siapa yang meninggal dunia. Tengok, inilah sahabat Nabi, keturunan Al-Abbas radhiyallahu anhum, seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Qilabah, seorang sahabat Nabi yang matanya melihat perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya mendengar benda-benda yang baik saja. Mulutnya sentiasa berzikir. Darinya, tubuhnya sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat Nabi bernama Abu Qilabah. Seorang yang diuji dengan segala kepayahan, tapi dia menghadapinya dengan tetap sabar. Tuan-tuan, ni nak bagi kita, tuan-tuan, bulan Ramadan,
bulan Syahrul Sabri, bulan sabar. Minta kita sentiasa sabar menghadapi ujian. Mudah-mudahan kita semua mencapai tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang dapat pahala takwa, dapat maqam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat dalam surah Baqarah yang dibacakan dalam setiap bulan Ramadan. Kita baca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah maksud kepada puasa yang kita nak semua hadapi bermula pada malam ini, dan kita doakan kita semua dapat menghadapinya dengan tenang, menghadapinya dengan iman, menghadapinya dengan selamat sejahtera, dan kita mendapat segala-gala yang dibawa oleh tetamu Allah Subhanahu wa taala ini, tetamu Ramadan yang mulia yang Allah datangkan kepada khususnya kepada umat Nabi iaitu kita semua sallallahu alaihi wasallam. Hatta hin wa kullu hin wa nastaudi'ukumullah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kuat itu atas kekurangan diri saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara, yang salah minta diperbetulkan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.